Kalau harta pusaka dia tak cukup, kan? Dia meninggalkan hutang lebih banyak. Wajib tak bayar? Wajiblah Siapa kita yang bayar? bagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua penonton kita yang berada di rumah. Kita kembali lagi dalam Keluarga Talk. Alright, so kali ni untuk Keluarga Talk kita ada satu topik yang special, which is kita selalu sebut tapi entah kita tahu ke tidak functionnya tu. So kalau nak tahu tajuk apa, kita hold sekejap. Sebab apa? Sebab saya nak ingatkan siapa yang belum lagi mengikuti kita punya social media, boleh follow kita punya Instagram, Facebook, kita punya apa lagi, Twitter, kita punya TikTok, dan juga jangan lupa subscribe dan tekan notification dekat YouTube kita orang, okay? Alright, so orang sebelah dah jeling-jeling kita dah, kan? Okay, sebelum kita nak perkenalkan diri, sekarang ni kita dalam siaran langsung Keluarga Talk ni, kita sedang bersiaran di Reculan Hotel. Nampak tak set kita ni cantik ala-ala rumah kan? Ini baru dia punya kawasan sofa dia. Belum lagi kita tengok dia punya biliknya, toiletnya. Saya macam gerak je, macam nak tidur je tadi kan, tertahan je. Okay, so dekat sebelah saya ni, tanpa saya membebel lagi, kita ada Puan Roslina, betul? Terima kasih. Okay. Betul-betul. Okay, so boleh perkenalkan diri sikit? Okay, terima kasih Zira. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, macam Zira sebut tadi, nama saya Puan Roslina binti Sabia. Okay, saya daripada Johor dan saya berbesar hatilah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Majalah Keluarga kerana menjemput saya untuk topik yang Zira belum sebut lagi topik dia. Jadi saya serahkan balik kepada Zira. Okay. Apa topik kita Zira hari ni? Alright, so topik kita tentang wasiat. Dia nampak je simple je word dia kan, wasiat, tapi benda tu memberi impak sangat-sangat kepada kita, terutama yang beragama Islam lah kan. Okay, so topik kita hari ni, wasiat elak perang keluarga. Kalau kita tengok dekat dada akhbar, dekat media sosial, wasiat ni bukan benda yang remeh. Sebab boleh bawa ke pergaduhan, boleh bawa kepada macam-macam lah bendanya. So daripada kita membebel kosong lah, saya lah especially kan. So saya nak tanyalah kepada Puan Roslina. Tapi sebelum tu, siapa yang tengah tengok kita punya live ni, boleh masuk ramai-ramai, boleh share dulu kita punya live ni, okay? So kita nak tanya sikit lah tentang wasiat ni. Selalu orang pandai je sebut buat wasiat, tapi dia orang pun sendiri kurang arif tentang konsep dia dan kepentingan wasiat tu sendiri. So boleh tak Puan terangkan sikit lah tentang wasiat tu? Okay, terima kasih Zira. Alright. Sangat teruja dengan pembuka kata daripada Zira kan. Saya jadi macam excited juga nak bercakap dengan macam Zira kan. Alright. Okay, topik dia wasiat. Buat wasiat elak perang keluarga. Sebenarnya satu topik yang sangat besar, sangat penting, tapi jarang orang nak perkatakan tau Zira. Benda ni dia penting tapi sebab macam dia jadi macam sensitif tau, tabu, berkenaan harta kan. Okey, tapi bila kita sebut tentang wasiat, apa perkara pertama yang kita terlintas kat kepala? Harta kita. Betul. Sebut wasiat je ingat harta kan. Yeah. Okey. Sebenarnya kalau kita sebut tentang wasiat je sebenarnya banyak tau kalau kita boleh nak kaitkan. Dia tentang pengurusan harta, tentang perancangan harta. Okey, dan wasiat ni sebelum kita nak pergi lebih lanjut wasiat tu macam mana, bila nak pakai, apa fungsi dia, kita kena tahu dulu apa maksud wasiat tu. Okey. Wasiat ni kalau kita tanya pada ramai orang akan cakap wasiat ni memberikan harta, mesti berkait dengan harta kan. Sebab kita selalu tengok cerita 3 Abdul P. Ramlee kan. Okey, wasiat ni mesti nak bagi harta. Tapi sebenarnya kita hari ini saya berkongsi sedikit ilmu dan apa yang saya tahu dari segi pengalaman saya, dari segi apa yang kita lalui untuk berkongsi sama-sama. Sebenarnya dekat luar tu ramai lagi yang lebih pakar, lebih pandai. Tapi saya di sini
berbesar hati menerima undangan pihak majalah keluarga untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman setakat apa yang saya dah praktis lah sebagai seorang pengamat undang-undang. Okey. Wasiat ni kalau dari segi konsep dia berasal daripada perkataan Arab wasa. Wasa ni maksud dia menyampaikan, menyambungkan. Okey. Tapi kalau dari segi istilah dia, wasiat ni maksudnya ikrar seseorang dibuat semasa dia hidup berkenaan dengan harta dia. Maksudnya dia buat satu ikrar ataupun pengisytiharan semasa dia hidup supaya nanti selepas kematian dia bagaimana harta dia ni nak diuruskan, nak ditadbirkan. Itu maksud dia wasiat dari segi konsep dia, Zira. Alright, okay. So harapnya orang dekat luar sana fahamlah sedikit tentang wasiat ni. Jangan cakap di bibir je pasal wasiat, buat wasiat, kau bila nak buat wasiat apa semua kan. Tapi maksudnya konsep ni sendiri tak tahu. Okay, so macam wasiat ni dia rasanya ramai terdedah dengan kat TV kan. Kalau ikutkan lah kan, ramai yang tahu pun macam tengok contoh pun dan jadikan contoh pun daripada apa yang kita tengok kat TV. Macam Puan cakap tadi, macam cerita Tiga Abdul kan. So sebenarnya macam wasiat ni, kalau seseorang tu, kalau dia sekadar tulis dekat kertas tentang harta-harta dia, lepas tu dia buat pecahan bahagian yang diperuntukkan macam untuk anak-anak dia tu. So kalau yang apa yang ditulis tu dah macam boleh dijadikan sebagai wasiat ataupun perlu melalui saluran-saluran lain macam tu. Okey, itu sebenarnya soalan yang bagus, Zira. Sebab ramai yang tanya, sebab ramai yang kat luar tu, kat sana tu kita sebenarnya dah beri kesedaran tentang pengurusan harta, perancangan harta, dan wasiat ni sebenarnya dia salah satu instrumen perancangan harta tau, Zira. Selain daripada hibah, selain daripada wakaf, dia salah satu wasiat ni. Jadi ramai yang tahu pasal wasiat tapi tak tahu nak melaksanakan macam mana. Jadi ada ambil inisiatif nak buat sendiri. Tak ada masalah, tapi dia kena faham wasiat ni, kalau dia nak jadikan wasiat ni terlaksana ataupun boleh dikuatkuasakan, dia perlu memenuhi hukum syarak dan juga perlu memenuhi kehendak undang-undang perundangan Malaysia. Tapi kalau dia buat wasiat sendiri, dia tulis sendiri, tapi dia tak memenuhi hukum syarak dan tak memenuhi kehendak perundangan Malaysia, maksudnya wasiat dia sia-sia. Tak boleh dikuatkuasakan. Jadi dia kena tahu apa elemen-elemen yang perlu dia buat ataupun yang perlu ada dalam sesuatu wasiat, ataupun apa ciri-ciri yang perlu ada. Jadi kalau dia sendiri tak tahu nak buat wasiat macam mana, ataupun ramai juga yang buat wasiat sendiri, tulis sendiri kan. Tapi isu dia, persoalan dia, adakah wasiat dia ni kalau dicabar boleh terlaksana? Okey, jadi saya kongsikan sedikit apa rukun ataupun syarat-syarat wasiat supaya benda ni sebenarnya sesiapa pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi yang penting dia kena tahu apa kandungan yang perlu ada dalam satu-satu wasiat tu. Okey. Yang pertamanya, kalau wasiat dalam hukum syarak, dia perlu ada pewasiat lah. Yang penting pewasiat. Pewasiat. Yang keduanya, penerima pewasiat ni dia mestilah berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya dia seorang yang layak membuat wasiat lah. Secara sukarela. Dia bukanlah berada dalam keadaan yang dihalang untuk melakukan dokumen ataupun melakukan apa-apa tasaruf ataupun transaksi. Maksudnya dia tidak ada penyakit yang maradul maut. Maksudnya maradul maut ni maksudnya dia ada penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Jadi dia tahu dia nak meninggal, contohnya doktor bagi dia tempoh 3 bulan. Okey, dia kena buat wasiat sebab benda ni. Jadi kalau dia ada maradul maut, maksudnya dia tidak layak membuat wasiat. Wasiat itulah. Maksudnya dia kena ada kelayakan. Okey. Dan dia kena penerima wasiat. Maksudnya kena jelas penerima wasiat, harta yang nak diwasiatkan, dan ada akad. Wasiat ni akad dia adalah di satu pihak saja. Pihak pewasiat. Dia penerima wasiat tu tak perlu tahu pun tak apa. Dia tak perlu persetujuan penerima wasiat untuk buat wasiat. Sebab kuat kuasanya adalah selepas kematian. Jadinya macam itu hukum syarak lah. Tapi kalau dia buat wasiat berdasarkan hukum syarak ni dah lengkap dah ni kalau ikutkan.
Tapi tak ada saksi. Tak ada pelantikan pentadbir. Maksudnya dekat situ dia mengikut hukum syarak tapi dia tidak memenuhi kehendak undang-undang. Jadi dia masih tak boleh dilaksanakan di peringkat undang-undang. Maksudnya kalau nak buat wasiat yang boleh dalam masa yang sama memenuhi kehendak perundangan Malaysia, dia kena ada saksi 2 orang lelaki. Okey, kalau tak ada saksi 2 orang lelaki, 1 lelaki bersamaan dengan 2 perempuan. Okey, maksudnya 2 orang lelaki ataupun 4 orang perempuan. Okey, kena ada saksi. Sebab apa? Sekiranya wasiat ini dicabar di mahkamah, ada saksi yang boleh mengatakan, oh ya betul wujudnya ada wasiat. Ada saksi dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa lagi yang perlu dimasukkan dalam wasiat. Alright, so kiranya wasiat ni bukan dia seorang je yang tahu pasal benda tu. Kena ada saksi juga macam mana dia pun. perlu buat wasiat dan disaksikan di hadapan 2 orang saksi yang adil. Tak semestinya dia perlu maklumkan kepada waris-waris yang dia buat wasiat. Itu bukannya apa orang kata requirement, tidak. Alright. So kalau contohlah misalnya suami dia buat wasiat, dia just bagi tahu dekat wife dia je. So macam mana kalau macam tu? Contoh, lepas tu nak jadi cerita, contohlah wasiat dia tu dia bagi dekat wife dia je. Harta-harta tu Suami bagi wasiat kepada isteri. Okey, Zira. So antara diorang je yang tahu. Okey, sebenarnya dari segi itu tadi dari segi dokumen tahu. Tapi kita belum pergi lebih lanjut tentang hukum wasiat. Okey, maksudnya apa lagi ciri-ciri dia yang kalau kita nak tengok dia adakah selari dengan hukum syarak Okey, antaranya sebenarnya kalau nak buat wasiat kena kepada bukan waris. Tapi kita ramai yang salah faham. Bukannya kita je kadang-kadang, yalah, mak ayah kita pun kadang-kadang masih confused sebab benda ni kita macam dah terbiasa kan dalam TV, di media semua, maksudnya buatlah wasiat. Jadi tidak ada guidance. Dia cuma ada secara umum buatlah wasiat. Tapi macam mana dia punya secara orang kata lebih teratur ataupun step-step dia tu masih tak jelas. Jadi sebenarnya wasiat ni 1/3 sahaja had dia, berdasarkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi kalau saya tak silap. Maksudnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Okey. Kalau lebih 1/3 kena ada persetujuan waris-waris yang lain. Dan berkenaan kepada siapa kita boleh bagi wasiat 1/3 tu, hanya kepada bukan waris. Ini berdasarkan satu hadis Rasulullah lah. Okey. Yang bermaksud la wasiata lil waris. Maksud dia tidak ada wasiat kepada waris. Maksudnya kena bagi, kalau nak bagi wasiat 1/3 tu sama ada bagi kepada anak yatim, anak tiri, anak angkat ataupun untuk tujuan kebajikan. Tapi kalau wasiat kepada waris, isteri, macam Zira cakap tadi, kepada isteri, kepada anak, ini yang orang kita ramai buat Okey. Wasiat tu hanya akan terpakai sekiranya waris-waris yang lain ni setuju. Tapi sekiranya ada waris-waris yang lain tak setuju dengan wasiat kepada isteri ataupun anak tadi, sekiranya ibu bapa si mati masih ada mak dan ayah, wasiat tu hanya pada isteri dan anak. Jadi mak dan ayah adalah waris-waris faraid yang berpotensi untuk mencabar wasiat tu. Sekiranya ibu bapa tadi cabar wasiat tu, maka wasiat kepada isteri dan anak tu boleh terbatal dan dia akan balik semula kepada hukum faraid. Itu kesan dia. Alright, okay. So macam mana pun kiranya kalau wasiat tu dia akan berubah dia terus menjerumus ke faraid balik lah kalau macam tu kan. Itu kesan kalau wasiat dicabar. Sebab dia memang ada wasiat, memang ada wasiat yang institusi kita boleh, sebab kita mengikut demand. Okey, katakanlah klien tu datang, okey, kita nak wasiat kepada isteri dan anak, maka kita akan sediakan. Tapi kadang-kadang klien kita tu tak diterangkan apa kesan dia. Sebab dia akan ada satu klausa yang di mana klausa tu ada tulis, okey, maksudnya wasiat ni hanya akan terlaksana sekiranya waris-waris yang lain bersetuju dan tidak menentang wasiat ini. Itu yang kadang-kadang dia tak perasan klausa tu. Faham. So kiranya nak buat wasiat tu sebenarnya kena ada ilmu. So kalau salah, dia bukannya salah percaturan, bukannya kita tak nak bagi dekat adik-beradik kita lah misalnya kan, sebab nak bagi dekat, kalau lelaki nak bagi dekat ni kan isteri dengan anak. Tapi sebab kita tak tahu masa depan macam mana kan, dan macam mana pula hati masing-masing punya orang. So kalau macam kes orang tu, kita bagi, sebab tadi kita bagi kes orang tu kan, so macam mana orang tu macam husbandnya lah
nak bagi harta dekat wife dan anak dia. So kalau macam dekat wasiat nanti takut ada yang tuntut pula kan. So apa solution dia untuk husband ni nak bagi harta dekat wife dengan anak dia, dan adakah ni melibatkan juga macam hibah? Sebab ramailah orang confuse sebenarnya wasiat dengan hibah ni apa kan. Sebab yelah kalau kita selalu kita dengar pasal sekarang ni pun ramai terjerumus untuk hibah juga. So terjerumus terjerumus. Okey, macam yelah kadang kita dengar hibah tapi sebenarnya kita pun tak tahu hibah tu apa. Dengar orang dia suruh ni kan. So macam mana? Okey, solusi dia Okey, Zira, tadi Zira dah cakap, kalau wasiat, suami nak bagi harta kepada isteri dan anak melalui wasiat, dia akan tertakluk kepada persetujuan waris-waris yang lain. Kalau waris yang lain setuju, wasiat tu boleh dilaksanakan, tak ada masalah. Tapi kalau waris-waris yang lain cabar, maksudnya dan benda tu dipertikaikan di mahkamah syariah, maka wasiat tu akan pemberian kepada isteri dan anak tu terbatal dan akan kepada faraid. Jadi apa yang suami tu patut buat kan? Okey, sekiranya suami ataupun isteri nak bagi harta kepada orang-orang tertentu, biasanya nak bagi kepada suami nak bagi kepada isteri dan anak. Okey, kalau isteri pula biasa mesti nak bagi kepada suami ataupun dan anak lah. Maksudnya kita punya keluarga lah. Bukan kita nak menafikan faraid tak, tapi kita nak merancang harta kita. Okey, solusi dia adalah kalau nak bagi harta kepada orang-orang tertentu yang kita dah niatkan, kita bagi melalui hibah. Nama dia hibah. Okey, hibah ni maksudnya kita terus kepada macam apa beza hibah dengan wasiat lah. Sebab dia berkait. Kalau kita cakap pada wasiat mesti kita tak akan lari kepada hibah. Sebab hibah pun dia salah satu instrumen perancangan harta. Yang kita buat semasa hidup. Wasiat pun kita buat masa hidup. Okey, cuma beza dia, wasiat kita buat masa hidup tapi pelaksanaan dia selepas kematian. Kalau hibah kita buat semasa kita hidup tapi pelaksanaan dia semasa hidup juga. Dia kuasa semasa kita hidup. Faham. Hibah maksud dia pemberian sukarela, harta kepada sesiapa yang kita nak bagi. Maksudnya pemberian kasih sayang sukarela tanpa balasan. Itu maksud hibah. Dia tak ada had macam wasiat. Wasiat ada had 1/3. Macam yang saya sebutkan tadi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ada sahabat tanya, berapa yang kalau nak wasiatkan ni? Mula-mula dia cakap 2/3. Rasulullah kata banyak sangat. Bila kata 1/3, 1/3 tu pun dah besar. Sebab apa? Sebab 2/3 tu dah memang untuk waris, untuk faraid. Jadi kalau hibah tak ada limit. Tak ada had. Maksudnya kalau sebuah rumah ke ataupun harta ni dah dinilaikan, dia nak hibahkan keseluruhan kepada isteri dan pada anak, itu terpulang pada dia. Sebab dia merancang harta dia sendiri semasa hidup. Itu beza utamalah antara hibah dan wasiat. Tak ada had dan boleh bagi kepada sesiapa saja. Nak bagi kepada isteri, pada anak, pada suami, pada kawan-kawan ke, kepada adik-beradik ke, ataupun kepada yang bukan Islam boleh bagi kepada hibah, melalui hibah. Dia bukan macam wasiat bagi kepada bukan waris saja. Jadi kalau nak bagi harta, bagi melalui hibah, dokumen hibah. Wasiat kena satu dokumen lain, hibah ni satu dokumen yang lain. Dan dia ada syarat-syarat dia. Kalau hibah dia ada syarat akad ijab dan kabul. Maksudnya akad ijab dan kabul itu dia buat hibah, penerima hibah bagi harta hibah tu kepada penerima hibah dan penerima hibah kena akad menerima. Kalau wasiat dia tak ada akad menerima. Kalau wasiat akad menerima dia selepas kematian. Tapi kalau hibah akad menerima dia dibuat semasa hidup. Dan kena ada saksi juga. So beza itu lah. Beza dia. Sangat berbeza. So siapa yang masih lagi berfikir-fikir kan tentang wasiat ni apa semua. So harap ilmu ni membantulah kan. Sebab kita selalu macam yelah kalau tak buat bacaan selalu kita dimomokkan dengan buatlah wasiat, buatlah itu, buatlah ini, tapi kita ilmu tak ada. Kesedaran tu dah ada tau Zira. Ramai yang nak merancang harta. Cuma tak tahu dengan cara apa. Yang dia nampak cuma wasiat. Tapi tersalah percaturan. Dia buat wasiat bagi harta. Sebenarnya Zira, bila saya terangkan kelebihan hibah tadi kan, tak ada had, boleh bagi kepada sesiapa sahaja. Sebenarnya kalau kita balik semula pada topik kita hari ni pasal wasiat. Tapi kita cakap pasal hibah kan. Itu solusi lah kita sebut kan. Tapi sebenarnya wasiat ni dan hibah dia ada fungsi tersendiri. Dia ada peranan masing-masing dia. Dan kalau kita nak buat wasiat ataupun hibah, kita kena tengok balik ke peluang setiap orang dia tak sama. Ada orang dia wajib buat wasiat. Ada orang wajib. Siapakah golongan yang wajib buat wasiat?
Okey, golongan orang yang wajib buat wasiat. Okey, hukum wajib sebab wasiat ni ada banyak hukum kan. Yang wajib buat wasiat ni maksudnya dia ada tanggungan syar'i yang tak terlunas tau. Contohnya macam okey, kalau dia meninggal maksudnya dia masih belum tunaikan haji, dia masih ada banyak lagi tunggakan fidyah, tunggakan zakat, dia masih ada hutang yang banyak. Hutang dia lebih banyak maksudnya dia banyak hutang, dia wajib buat wasiat. Dia kena senaraikan hutang dia sebab ditakuti harta-harta dia tu dah dihabiskan sebelum bayar hutang. Jadi dia kena buat wasiat lah. Dia kena senaraikan hutang dia kena senaraikan waris-waris dia kena senaraikan harta-harta dia. Dia kena lantik pentadbir. Itu yang paling penting. Elemen yang paling penting yang saya nak highlight dalam topik kita hari ni, pentadbir. Sebab kita selalu sebut wasiat bagi harta. Sebenarnya wasiat peranan dia untuk memudahkan urusan pentadbiran harta pusaka selepas kematian. Okey, so kiranya kalau orang tu dia banyak aset, so sebenarnya dalam banyak dia ada aset tu tapi dia pun tak tahu dia tu ada hutang ke tidak. So kiranya nanti bila dah meninggal, so nanti kiranya untuk hutang ni dia akan tolak dulu. Macam mana proses dia dengan wasiat tu? Okey, proses dia soalan Zira ni lebih kepada macam proses pengurusan harta pusaka tau. Okey, ada orang soalan ni, saya pula tanya soalan. Patut Zira tanya soalan. Tapi saya menjawab soalan Zira dengan soalan juga. Okey, sebab benda ni berkait. Ada orang kata, sebab ini kebanyakan tau soalan yang saya terima. Hari-hari terima soalan pasal pusaka. Puan, faraid dah ada. Kenapa kita susah-susah nak buat wasiat? Kenapa susah-susah nak buat hibah? Betul tak? Kita nak melarikan diri pada faraid ke? Sebab faraid dah ada, kan? Sebenarnya kita buat wasiat, kita buat hibah, kita buat wakaf sebenarnya untuk memudahkan urusan faraid tu. Sebab faraid adalah hukum. Faraid adalah hukum. Jadi kita kena ada pentadbir yang menjalankan hukum. Sebab faraid adalah kaedah pembahagian. Dia duduknya di belakang, di akhir sekali. Dia bukan kalau lepas kita meninggal, kita meninggalkan harta pusaka, terus automatik faraid. Tak. Sebenarnya kita kena melalui proses pentadbiran. Pentadbiran harta pusaka tu dulu. Okey, lepas berlaku pentadbiran yang banyak-banyak ni semua, barulah akhir sekali faraid. Jadi bila kita buat wasiat, kita buat hibah, sebenarnya memudahkan urusan untuk ke faraid. Dia sebenarnya melengkapkan faraid tu. Jadi kena faham kenapa kita kena buat hibah, kenapa kita kena buat wasiat. Sebab kita nak mempermudahkan lagi urusan untuk mencairkan harta pusaka tu. Okey, faham. Jadinya kan, okey, kita contohlah satu situation kan, orang tu baru lepas meninggal dan dia ada buat wasiat personal kan, aset dia banyak. So kiranya untuk waris ni nak tentukan macam faraid ataupun dia punya wasiat ni, dia ada proses-proses dia atau hari-hari dia tak, macam perjalanan dia lah kiranya. Hari-hari tu macam mana tu? Dia macam kan kita, okey, kalau ikutkan kita lepas meninggal kan, saudara mara akan tanyalah kalau dia ada hutang ke apa kan. So itu proses antara saudara dia lah kan, macam dia punya ahli keluarga. Jadi untuk nak melangkah ke arah faraid ni, proses dia tu, lepas tu macam contohlah dia ada company sendiri dan dia ada hutang-hutang dekat company tu kan, apa kan. So adakah orang yang contoh kalau dia buat wasiat, orang yang dilantik tentang dia punya wasiat ni akan uruskan dulu hutang ni dan baru bagi kat faraid, macam tu kan? Betul? So proses dia tu panjang mana? Macam tu. Okey, sebenarnya sebaik seseorang meninggal, di saat dia meninggal tu urusan faraid dah berjalan. Urusan faraid dah berjalan. Maksudnya dia meninggal, harta-harta dia semua akan diisytiharkan sebagai harta pusaka. Dia bukan automatik beku. Maksudnya dekat akaun tu kalau isteri ada PIN number dia boleh keluarkan. Dia boleh keluarkan. Tapi sebenarnya bila keluarkan dia ada hak orang lain yang kita belum faraidkan. Jadi kalau dia nak ambil, nak keluarkan, gunakan untuk keperluan dia. Tapi dia kena catat berapa dia pakai. Bukan tak boleh pakai langsung. Boleh tapi dia kena catat. Sebab dia pun nak makan untuk harian semua kan. Dari segi proses tu maksudnya sebaik kematian, harta pusaka ni maksudnya harta yang didaftarkan atas nama si mati, yang diperolehi semasa dia hidup, rumah dengan cara halal lah, rumah, kereta, akaun bank, sewa rumah, dan dia meninggal, harta-harta tu akan diturunkan kepada waris-waris. Itu namanya harta pusaka.
Okey. Tapi macam pencen yang dapat selepas tu, ini kategori juga kena tahu mana satu harta pusaka, mana satu yang bukan harta pusaka. Sebab topik wasiat dan harta pusaka ni memang sangat luas. Besar, 1 jam tak okey. cukup. Tapi saya sentuh sikit-sikit Kita pun okey. Okey, macam Zira cakap tadi kan, selepas kita meninggal, harta si mati tu akan automatik jadi harta pusaka. Jadi bila dah menjadi harta pusaka, urusan faraid sudah berjalan. Jadi kita kena mulakan urusan pentadbiran harta pusaka, kita kena tengok dulu, ada wasiat ke tak? Kalau ada wasiat, kita akan tengoklah siapa pentadbir dia. Ada wasi ataupun tidak. Okey, wasi itulah yang nanti akan memohon pentadbiran harta pusaka tu. Buat permohonan permohonan untuk menguruskan harta pusaka. Okey, saya terangkan dari segi Dia punya lapisan lah. kronologi dia. Kronologi Turutan dia. Okey, lepas meninggal kita kena first selesaikan belanja pengebumian. Okey. Belanja pengebumian ni kadang-kadang kita ada hairat kematian boleh uruskan kan. Tapi kita masukkan juga belanja pengebumian dia kena settlekan. Okey, lepas tu kalau dia ada hutang-hutang kena senaraikan dulu. Senaraikan dulu. Ada hutang. Okey, kalau ada wasiat kita kena tengok wasiat dia. Okey. Lepas tu sebelum wasiat tu kita kena tengok hibah dulu. Sebab hibah ni dia tak akan tertakluk kepada harta pusaka. Maksudnya harta-harta yang dah dihibah tu kan dah dihibah tu keluarkan dulu siap-siap. Keluarkan awal-awal. Okey. So dia tak termasuk dia dalam tidak pada akan difaraidkan. Tapi kalau dia belum sempat dipindah milik kepada waris, maka dia akan masuk dalam urusan pentadbiran. Tapi bukan sebagai harta pusaka lah. Maksudnya status dia akan diturun milik kepada yang dinamakan sebagai penerima hibah tu. Jadi settlekan dulu, tolak dulu hibah. Tengok dulu wasiat. Kalau ada 1/3, jelaskan yang 1/3 tu. Contohnya macam dia nak bagi pada tahfiz ke, anak yatim ke, sedekah jariah ke, anak angkat ke 1/3. Kalau nak tuntut ada tuntutan harta sepencarian, pasangan boleh falkan dekat mahkamah syariah dulu untuk dapatkan perintah harta sepencarian. Perintah harta sepencarian ni biasanya contohnya 50% kan? Keseluruhan harta yang dituntut tu contohnya dia tuntut rumah. Rumah 50% isytihar harta pencarian. Jadi hanya 50% saja yang akan diisytiharkan sebagai faraid. Dah selesaikan hutang, dah selesaikan wasiat, dah selesaikan hibah semua tu. Terakhir sekali barulah faraid. Itu turutan pentadbiran harta pusaka lah, pengurusan harta pusaka. Tapi kalau pentadbiran pula, dia banyak tau. Pengurusan lain, pentadbiran lain. Saya akan terangkan secara ringkas bagi fahamlah kalau tak pening kan. Pentadbiran dekat Malaysia ni kita ada 3 je tempat yang kita boleh mohon pusaka. 3 tempat. Yang pertama, 3 Yang pertama dekat Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil dia untuk dua-dualah Muslim dan orang Islam juga. Mahkamah Tinggi Sivil ni maksudnya untuk yang ada wasiat. Kalau ada wasiat tak kira berapa nilai dia, tak sampai 2 juta pun tapi ada wasiat, memang ke Mahkamah Tinggi Sivil. Itu untuk yang wasiat ataupun dia ada harta alih dan harta tak alih yang bernilai 2 juta ke atas. Maksudnya dicampurkan keseluruhannya. Kalau 2 juta ke atas memang automatik kena mohon dekat Mahkamah Tinggi Sivil. Yang keduanya adalah di Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad bidang kuasa dia 600,000 ke bawah harta alih sahaja. Maksudnya kalau dia ada rumah, dia ada harta tak alih kan? Dia tak boleh mohon dekat Amanah Raya. Maksudnya dia kena tengok yang ketiga pula, dia unit pusaka kecil. Dia under di bawah jabatan pengarah tanah dan galian. Di pejabat tanah. Maksudnya unit pusaka kecil, bidang kuasa dia adalah untuk harta yang di bawah 2 juta, harta tak alih. Dia syarat dia kena ada harta tak alih. Kalau ada harta tak alih ni maksud dia rumah, tanah, bangunan, telaga ke, perigi ke, kebun ke. Maksudnya harta-harta yang tak boleh dialihkan. Yang fix. Kalau ada harta tak alih dan nilai dia bawah 2 juta, memang ke pejabat tanah, unit pusaka kecil. Tapi kalau dia ada meninggalkan akaun-akaun yang lain juga, contohnya harta alih macam akaun bank, tabung haji ke, ASB ke, dia boleh mohon sekali dekat pusaka kecil tu. Dia tak perlu nak banyak-banyak mohon tempat. Itu 3 tempat lah, 3 tempat. Faham. So selalunya antara 3 ni dia tengok pada jugalah kena tengok jenis harta dan kena tengok nilai harta. Baru kita akan tahu kat mana kita nak mohon.
Sebab kebanyakannya yang datang pada kita ni tak tahu nak mana satu nak mohon. Bila saya tanya, okey saya dah pergi ke Amanah Raya untuk uruskan akaun ASB. Ada rumah tak? Ada. Sepatutnya tak payah ke Amanah Raya, terus ke unit pesaka kecil. Sebab dia ada bidang kuasa dia. Tapi kalau dia tak ada rumah, tak ada tanah, dia cuma ada akaun bank, contohnya RM50,000. Memang wajib pergi ke Amanah Raya. Sebab di situlah bidang kuasa dia untuk mohon pusaka. Itu tempat yang saya cakap 3 tempat untuk urus pusaka. Dia ada pembahagian juga kiranya. Faham. Jadi kat mana fungsi wasiat ni? Kat mana wasiat ni terpakai kan? Bila ada wasiat, sebenarnya bila ada wasiat kita akan bawa ke Mahkamah Tinggi. Orang tak akan nampak beza dia. Saya kena terangkan bila ada keadaan ada wasiat dengan yang bila keadaan tak ada wasiat. Kalau ada wasiat, dia boleh terus mohon geran probate. Geran probate ni maksudnya surat perisytiharan yang yang mengiktiraf wasi yang dilantik oleh pewasiat dalam wasiat dia. Jadi maksudnya dia tak perlu persetujuan waris-waris. Dalam wasiat ada wasiat kan? Dah dinamakan wasi, dah dilantik pentadbir, boleh mohon geran probate terus. Prosedurnya lebih cepat. Apa beza kalau tak ada wasiat? Kalau tak ada wasiat, dia kena mohon surat kuasa mentadbir, surat kuasa mentadbir. Bila geran surat kuasa mentadbir, dia kena ada sumpah pentadbiran, dia kena ada penolakan. Contohnya ada 10 orang waris. 10 orang waris ni kena berpakat siapa yang nak dilantik jadi pentadbir. Agak-agak urusannya sekejap tak? Kalau satu kepala senang. Jangankan 10, kadang-kadang 2 kepala ni pun duk bergaduh. Tak nak jadi pentadbir bersama kan. Sebenarnya pentadbir boleh letak, dia tak ada limit lah. Maksudnya boleh minimum seorang ataupun 2-3 orang. Kalau harta banyak, kita advise untuk beberapa lah pentadbir bersama. Sebab tu kalau tak ada wasiat dan nilainya 2 juta ke atas, dia akan jadi urusan tu jadi panjang dan melibatkan kos yang tinggi sebab dia kena ada prosedur penolakan pentadbiran tu. Maksudnya kalau ada 10 orang dia lantik seorang, 9 ni kena menolak pentadbir. Dia kena buat penolakan pentadbir kepada yang nak dilantik tu. Dan dia kena ada aset yang sama nilai dengan harta yang ditadbir. Contohnya ada 2 juta kan? Pentadbir tu kena ada aset yang sama nilai 2 juta. Dan kebanyakannya tak ada. Jadi bila dia tak ada aset yang sama nilai dengan harta pusaka tu, dia kena buat satu lagi proses baru tau Zira. Bukan proses baru. Bukan tak boleh langsung macam mana puan, kita orang ni gaji kecil-kecil macam tu macam mana nak takbir? Mana ada 2 juta kan? Ada cara dia, tapi makan masa lah. Maksudnya dia kena filekan permohonan untuk mengecualikan penjamin. Jadi benda tu kena filekan permohonan, kena dapatkan perintah dulu. Dah dapat perintah pengecualian penjamin, barulah mahkamah akan keluarkan geran surat kuasa mentadbir. Jadi proses dia lebih panjang berbanding proses ada wasiat terus geran probate. Faham. Bila dah ada geran probate, kalau harta pusakanya adalah kereta, boleh terus geran tu boleh terus digunakan JPJ untuk tukar nama kereta. Kalau ada akaun bank yang memerlukan surat kuasa untuk keluarkan duit, boleh terus ke bank. Tapi sekiranya hartanya melibatkan hartanah, perlu nak tukar milik, turun milik, perlu ada satu lagi proses. Maksudnya proses dia kena filekan perintah pembahagian. Ini proses-proses kat Mahkamah Tinggi. Ini memang kena tahulah. Bila dah dapat perintah pembahagian, barulah kita boleh sama ada nak bagi secara faraid. Dekat situlah proses faraid berlaku. Jadi sebenarnya wasiat ni Zira, dia bukan nak mengenepikan faraid tau. Tapi sebenarnya wasiat ni dia nak mempercepatkan sampai ke faraid. Memudahkan sebenarnya, memudahkan waris-waris. Betul. Sebab yelah wasiat pun waktu tu pun dah ada saksi apa semua. So benda tu dah jadi lagi smooth. So betternya buat wasiat lah kiranya kan, daripada macam yelah nanti nak naik turun tu dah lah itu satu pun ilmu tak tahu kan, tak ada ilmu. Itu yang susahnya sebenarnya. Itu yang jadi wasiat lagi satu wasiat dia ada 2 jenis, wasiat pembahagian dan wasiat pentadbiran. Ramai orang cuma fokus pada wasiat pembahagian je, nak bagi harta. Tapi sebenarnya yang penting fungsi wasiat ni adalah wasiat pentadbiran. Ada orang buat wasiat tapi dia tak melantik pun pentadbir yang nak menjalankan wasiat dia. Jadi kalau dia tak letak pentadbir dalam wasiat dia akan ditadbir sebagai
yang macam tadi surat kuasa mentadbir tu. Jadi macam tak ada wasiat lah. Okey, faham. Jadi proses dia akan jadi panjang. Yang membuatkan dia jadi cepat tu sebab dia melantik pentadbir. Wasiat pentadbiran tu. Sebab itulah ada orang macam contohlah untuk orang yang kaya, dia letakkan satu lawyer dan pegang dia punya wasiat. So untuk memudahkan dia punya proses lah kiranya. Okay, faham. Dia bukan orang kaya je yang boleh buat wasiat, Zira. Siapa-siapa yang ada harta. Tak kisahlah walaupun harta kita tu sikit, tapi memang kita bertanggungjawab untuk uruskan harta kita. Sebab harta ni, Zira, kalau kita dah meninggal tapi harta kita ni masih belum ditukar milik kepada waris-waris kita, selagi tu urusan kita dengan dunia tak selesai. Bayangkanlah kita dah meninggal, kita tak ada kan? Tapi nama kita masih ada dekat resit cukai tanah, resit cukai harta, masih tak diturun milik kepada waris-waris kita. Betul. Harta beku tu bukan harta yang maksudnya terbuku, tak bergerak tahu, tapi harta beku tu harta yang masih berdaftar atas nama si mati. Dia tidak diturun milik kepada waris-warisnya. Faham. Okey, so topik ni panas Panas. Panas sangat. Dekat bilik hotel ni dia ada aircon tapi tak rasa. Sebab topik kita terlalu panas. Betul. Okay. So kita sebab selalu topik ni yang menjadi pergaduhan antara adik-beradik juga kan. Walaupun kita tak boleh cakap siapa, tapi memang kita tahu hati orang macam mana kan untuk kita selesaikan apa semua ni kan. Jadi yang dekat rumah tu nak tambah ilmu, nak buat sharing apa-apa ke ataupun sendiri punya experience, boleh drop dekat komen, nanti kita bacakan, okay. So macam tadi kita dah cakap wasiat tentang harta kan. Okay, macam mana pembahagian hartanya. Jadi tapi takut orang tu tak ada harta, hutang dia pula yang banyak. So macam mana dia punya wasiat hutang tu? Okey, kita selalu cakap yang kalau ikutkan turutan tu kan, kena tolak hutang dulu, okey. Dah tolak dah takbir dia punya wasiat, dah tolak dia punya hibah, harta sepencarian, barulah faraid kan. Tapi hutang tu, harta tu kita boleh faraidkan. Ada portion-portion dia. Hutang ni macam mana puan? Katakanlah harta dia sikit, hutang lagi banyak. Macam mana? Okey, sebenarnya hutang ni hukum dia wajib dibayar. Okey, maksudnya sampaikan ayat tentang Al-Quran ni dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah. Satu muka surat tu memang khas untuk ayat hutang je. Nak menunjukkan betapa pentingnya hutang ni. Kalau ada hutang walaupun pinjam berapa ringgit pun tulislah uktub. Maksudnya nak cakap pentingnya. Kalau tak bayar hutang ni roh kita tergantung antara langit dengan bumi kan. Okey. Hutang, bila orang kata harta pusaka boleh difaraidkan, adakah hutang boleh difaraidkan juga? Okey, sebenarnya hutang wajib dibayar daripada harta pusaka si mati. Itu kena jelas. Maksudnya, kalau harta pusaka dia tak cukup, kan? Dia meninggalkan hutang lebih banyak. Wajib tak bayar? Wajib lah. Siapa yang bayar? Dia punya waris lah. Sebenarnya, okey, saya ulang balik. Nak kena faham, sebab ramai tak faham. Macam cikgu pula tanya soalan kan. Wajib dibayar daripada harta pusaka. Tapi kalau tak ada harta pusaka, sebenarnya waris-waris dia tak wajib bayarkan harta dia. Hutang dia. Tak wajib. Tak wajib? Tak wajib. Yang wajib tu dibayar daripada harta pusaka si mati. Sebenarnya tak wajib. Maksudnya kalau katakan si mati meninggalkan hutang, tak ada harta. Sebenarnya waris dia ni tak wajib pun nak bayarkan hutang dia. Tapi kebanyakan waris, terutamanya isteri yang tolong bayarkan, itu kita panggil ihsan. Isteri tu tolong bayarkan hutang suami dia. Tolong bayarkan hutang ibu bapa dia ke. Tolong bayarkan hutang adik-beradik. Maksudnya ihsan. Kalau ikutkan hukum syarak, si mati, waris-waris tu tak bertanggungjawab bayarkan hutang, sebab sepatutnya yang wajib dibayar tu adalah daripada harta pusaka. Tapi harta pusakanya tak cukup. Dah bayar hutang, ada lagi hutang. Maksudnya kalau nak ikutkan tak wajib bayar. Waris-waris tak bayar. Maksudnya harta pusaka kena faraidkan, tapi hutang tak perlu difaraidkan. Tak wajib difaraidkan. Maksudnya kalau kita nak bayarkan, itu adalah atas ihsan waris. Nak tolong, sebab kita tahu orang kesayangan kita nanti dekat sana dia ada masalah semua kan. Jadi kita tolong bayarkan. Kena faham tau. Sebab tu kenapa kita penting nak belajar tentang pengurusan harta pusaka ni. Sebab bila kita merancang harta kita, baru kita tahu, aku banyak hutang ni. Takkan aku nak tinggalkan hutang pada waris-waris. Sedangkan waris-waris tak wajib pun nak bayarkan hutang. Kat situlah kita mula ada kesedaran untuk merancang harta kita.
Merancanglah harta kita tingkatkan pendapatan kita supaya kita tak meninggalkan hutang lebih banyak daripada harta pusaka kita. Sebab ada hadis hadis Rasulullah SAW yang mengatakan meninggalkan waris kita dalam keadaan berharta lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan dia tidak berharta. Jadi kalau soalannya hutang tu kena faraidkan tak? Tak. Hutang tak kena faraid. Yang faraid adalah harta saja. Jadi berhati-hati, jangan kita sampai meninggalkan hutang. Sebab hutang tu, kita ingatkan hutang tu waris-waris wajib bayarkan. Tak, sebabnya tidak ada orang lain yang kena menggalas tanggungjawab orang lain. Faham? So kalau contohlah, contoh dia buat loan untuk kereta ke kan, ataupun pinjaman waktu belajar dulu ke apa, so dia dah meninggal dulu sebelum dia langsaikan. Jadi yang tu macam tu. Biasanya kalau loan tu ada MRTT, ada takaful, ada insurans MRTE ataupun MRTT takaful, biasanya bank yang akan langsaikan hutang tu. Tak ada masalah. Sebab tu kalau kita antara termasuk dalam kaedah merancang harta adalah bila kita membeli harta kena make sure kita ambil takaful. Sama ada beli kenderaan, sekarang dah ada kenderaan pun dah ada takaful. Bukan insurans yang third party saja, tapi insurans yang komprehensif. Yang kalau kita meninggal, kereta tu tak akan jadi liability, tapi akan jadi aset kepada waris-waris kita. Itu pun sebenarnya kaedah kita merancang harta kita. Supaya bila kita meninggal, harta yang kita tinggalkan tu tak jadi liability kepada waris kita. Dia akan jadi aset. Kita kena bezakan benda tu. Faham? Alright, so harap benda ni memberi pencerahan kepada kepada siapa yang ada dekat rumah sekarang yang tengah tengok kita punya live sekarang. Sebab yelah, kadang kita terlepas pandang. Betul Kita Zira. tentang harta sampai kita lupa sebenarnya hutang tu pun kita tak sedar banyak hutang kita sebulan ni kan. Okay, faham? Okay, so contohlah kan macam sebab selalu kalau kita kaitkan wasiat ni dengan orang-orang mungkin yang dah berumur lah kan, sebab umurnya tak panjang. Itulah kan. So kalau macam anak-anak muda kan, so yang rasanya macam dia baru nak hidup, macam nak bina hidup, dia dah beli rumah, dia beli kereta apa semua kan. Jadi perlu ke dia buat wasiat juga, ataupun dia rasa sebenarnya dia tak ada pun harta. So macam mana dia tu macam kesedaran dia sendiri tu macam mana? Okey, salah faham, antara satu lagi salah faham adalah buat wasiat sebab kita dah tua. Kan? Maksudnya merancang harta sebab kita dah tua. Sedangkan sekarang ni kematian tak mengira umur. Betul. Kan? Kadang-kadang mak ayah kita tu masih sihat lagi kan. Dah tua tapi panjang umur. Betul. Tapi kita yang masih muda ni risiko kita lebih besar. Kan? Betul. Maksudnya kadang-kadang kita tak sangka dengan penyakit ataupun kemalangan, malang yang tak berbau. Betul. Maksudnya walaupun kita masih muda, itulah waktu terbaik kita kena merancang harta. Kita kena merancang harta. Kalau dia kata, saya tak ada harta puan, saya cuma ada rumah, ada kereta. Rumah dan kereta itulah harta. Rumah dan kereta itulah harta. Kena rancang. Maksudnya rancang macam mana? Rancang tu bukan sekadar buat wasiat, buat hibah, tapi dia kena make sure masa beli rumah tu dia ada ambil MRTT tak? Ada ambil insurans tak? Takaful untuk cover. Kalau tak ada, bayar premium untuk dapatkan takaful tu. Supaya bila dia meninggal, rumah tu waris-waris tak terbeban dengan hutang untuk bayar. Itu antara satu perancangan harta. Jadi bukan setakat perancangan tu macam buat dokumen hibah, buat dokumen wasiat, menyenaraikan hutang-hutang kita. Kadang-kadang waris kita tak tahu. Betul. Dia nampak kita meninggal ni meninggalkan harta. Kita ada 3 biji rumah, kita ada kereta banyak, kita ada akaun dekat bank. Waris-waris kita tak tahu pun kita ada hutang. Jadi salah satu perancangan harta, Zira, sebab tu kena buat wasiat. Dan peranan wasiat ni bukan saja memberi harta ataupun melantik pentadbir. Senaraikan hutang-hutang kita. Supaya waris-waris kita tahu. Bila waris kita tahu, dia boleh tolak harta kita tu, selesaikan hutang-hutang kita. Selesaikan hutang-hutang kita dulu. Lepas tu barulah baki dia tu difaraidkan sama mereka. Faraid ni sama ada satu lagi kaedah Zira, yang untuk mudah kan. Tak semestinya faraid ni kena ikut betul-betul. Kadang-kadang dia orang mereka ni di kalangan ahli-ahli waris ni boleh memilih untuk sepakat. Ada satu kaedah nama dia takarush. Takarush ni maksudnya melepaskan hak. Ataupun sepakat sama ada nak bagi sama rata ataupun setuju. Di kalangan 5 orang ni, kita pakat-pakat nak setuju lepaskan harta kepada seorang ni sebab seorang ni yang paling susah. Yang lain-lain semua dah ada rumah contohnya. Itu sebenarnya adalah lebih baik. Muafakat. So apa-apa pun sebenarnya faraid ke wasiat ke, dia semua based on
sepakat Ya, sebenarnya. sepakat. Dia, sebab yelah orang yang dah meninggal tu dah meninggal lah. Cuma yelah sampaikan harta dia pun jadi rebutan. So benda tu yang menghangkan dia. Menghangkan dekat sana kan. Macam dia tak tenang lah. Okay, so macam kita cakap pasal isu wasiat apa semua, selalu kita tengok dekat sendiri, kita tengok dekat social media kan, tentang orang berebut lah, apalah, itulah, inilah kan, sampai ada yang sampai bunuh-membunuh lah kan sebabkan berebut harta ni. Jadi macam Puan sendiri ada tak hadapi situasi macam ni kan, yang uruskan situasi ala-ala macam ni lah, yang boleh buat pergaduhan, dan apa solution yang Puan ni lah isu-isu tu bukan sahaja kita jumpa dekat drama atau Zira. Benda tu reality, real life. Bukan katakan hari-hari, memang setiap masa orang akan tanya soalan. Kadang-kadang tak terfikir pun. Biasanya lepas kita kematian baru kita nampak orang kata true colour of waris-waris kita macam mana. Betul. Tapi yang ini masih hidup lagi. Kita masih hidup lagi, dia dah tanya dah harta kita. Okey, yang ini dia ada bahagian dekat sini. Kita hidup lagi ni. Sebab kebanyakannya yang datang pada saya, Puan saya nak buat hibah. Nak bagi kepada siapa? Bagi kepada anak lelaki dan anak perempuan saya. Lepas tu saya cakap, anak lelaki kan waris asobah. Sepatutnya dah tak perlu kan. Ikutlah faraid kan. Bukan Puan, sebab ada cerita di sebaliknya. Dan benda tu sangat menyedihkan sebab memang kadang-kadang salah faham tentang faraid tau. Dan kita sebenarnya kena bagi kesedaran dan memang kena belajar pasal faraid, sebab tak faham faraid itulah menyebabkan kita rasa kita nak ambil hak orang lain. Betul, faham. Sedangkan benda tu sebenarnya dah ada bahagian masing-masing. Betul. Okey. Dan macam Zila cakap tadi kan, solution dia memang kita kena sentiasa peka, sentiasa ambil maklumat, cari maklumat sekarang hujung jari, cari ilmu. Buat sesuatu bukan sebab kita ikut-ikut orang tau. Orang lain buat wasiat, aku pun nak buat wasiat juga. Orang lain buat hibah, aku pun buat hibah juga. Tapi sebenarnya asas nak buat perancangan harta, dia kena tahu dulu waris faraid dia siapa. Siapa waris faraid dia? Kalau waris faraid dia hanya ada isteri dan anak lelaki, contoh mak ayah dah meninggal, adik-beradik memang tak adalah terhalang dengan ni kan. Jadi sebenarnya waris faraid dia tak kompleks. Hanya ada isteri dan anak-anak. Memang ke mana-mana pun memang dua orang tu. Yang nak cabar pun dua orang tu juga kan. Jadi setiap orang berbeza. Jadi asas untuk merancang harta, dia kena tahu siapa waris faraid dia. Baru dia boleh nak buat faraid, nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke. Okey, macam isu yang tadi kan. Dia ada isteri dan ada anak. Macam mana cara untuk membantu isteri dan anak dia untuk mudahkan urusan pusaka? Buat wasiat, lantik pentadbir. Jadi pentadbir tu maksudnya pentadbir boleh di kalangan sama ada dia nak lantik badan profesional, syarikat amanah ke, amanah raya ke, nak lantik peguam ke, ataupun nak lantik kalangan waris sendiri. Lantik isteri nak penama pentadbir pertama, anak pentadbir kedua pun boleh Zira. Tak ada masalah. Faham. So kiranya untuk buat wasiat ni saluran dia macam Puan cakap tadi tu lah. Ya, buat wasiat sebaiknya kan janganlah buat sendiri. Sebab kita tak tahu sama ada yang kita buat tu syok sendiri ke, boleh berkuat kuasa ke, ataupun berpotensi untuk dibatalkan dan menjadi sia-sia. Tak boleh terlaksana. Maksudnya buat wasiat dengan selepas kita mendapat maklumat yang penuh, baru kita datang untuk sama ada buat dengan peguam ke, dengan syarikat amanah ke. Sekarang pun dah banyak syarikat amanah yang menawarkan perkhidmatan kan. Boleh buat. Tapi yang penting jangan buat sendiri. Dapatkan hikmat, orang kata hikmat nasihat yang profesional lah. Supaya kita buat dokumen ni untuk kita tenang tau. Hidup kita tenang sebab kita dah merancang. Faham. Alright, so dah banyaklah kita belajar tentang wasiat ya hari ni. So jangan lepas ni kelirulah tentang wasiat, tentang apa lagi, hibah. Kita dah masukkan tadi sikit kan. Lepas tu apa lagi? So sama juga dengan faraid. Kita kena study sebelum kita buat keputusan sebab semua benda ni kan. Sebab benda ni nampak je ringan tapi sebenarnya memberi impak. Dia bukan kepada orang yang akan meninggal nanti tapi untuk waris-warisnya. Dan waris-waris juga jangan tahu nak terima harta je tapi kena ada ilmu juga. So supaya tak adalah kita ada isu termakan harta orang ke apa ke macam tu jadinya kan. Alright, so sebelum kita ending lah kita punya Keluarga Talk hari ni,
So conclusionnya untuk wasiat ni macam mana poin? Okey, kita balik semula pada tajuk kita hari ini, Zira. Wasiat, maksudnya buat wasiat elak perang keluarga. Okey, sebenarnya memang betul lah wasiat sangat banyak menyumbang. Betul. Cuma kita kena faham bagaimana wasiat tu berfungsi. Sebab kadang-kadang bila kita buat wasiat dengan harapan, kita sebenarnya nak bagi pada anak dan isteri. Tapi lepas berlaku kematian pada kita, anak dan isteri tu tadi wasiatnya tak terlaksana sebab ada waris yang membatalkan. Jadi sebenarnya hasrat kita dah meninggal, tak boleh nak buat apa-apa. Betul. Sebab berlaku selepas kematian. Jadi macam Zira cakap, sebelum buat apa-apa memang kita kena ada ilmu, kena ambil tahu sekarang ni, kena cakna. Memang hak tu sebenarnya bukan datang automatik. Kita yang kena fight. Dan satu lagi, mungkin untuk peringatan bersama. Okey, kalau kita bercakap tentang faraid sebenarnya kan, hak ni datang dengan tanggungjawab. Okey, bila orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan 1 bahagian, bermakna tanggungjawab orang lelaki tu lebih sebenarnya. Itu yang kita kena sentiasa ingatkan, kena sentiasa perbaharui, kena selalu ingatkan. Sebab benda tu kita nak harta. Tapi kita lupa harta tu datang dengan tanggungjawab. Kita kena tanggung anak yatim, kita kena tanggung kebajikan dia, kena ambil tahu. Bukan kita ambil harta dah. Itu kita punya nasib anak yatim tu terbiar. Dan satu lagi, bila berlaku kematian, urusan pusaka kena dilakukan segera. Bukan sebab apa, Zira? Sebab bila semakin lambat diuruskan, akan banyak masalah. Dokumen hilang, waris-waris makin ramai bertambah yang meninggal, akan berlaku kematian berlapis, kan? Jadi bila dah makin ramai, banyak kepala, banyak susah nak sepakat. Jadi sebab tu kita kena uruskan secepat mungkin. Jadi tentang wasiat tu sebenarnya macam kita dah bincangkan tadi, wasiat ni sebenarnya bukanlah kita buat sesuatu tu sebab kita nak mengelak faraid. Tapi sebenarnya wasiat ni adalah satu perancangan, instrumen perancangan harta untuk memudahkan urusan pentadbiran kepada wasiat faraid tu sendiri. Untuk memudahkan urusan faraid tu. Faraid ni macam manual, tahu, guideline. Bila dah ada guideline, dah ada faraid, daripada situlah kita senang nak merancang sama ada kita nak buat wasiat, sama ada kita nak buat hibah, sama ada kita nak wakafkan harta kita. Daripada situlah bermulanya daripada faraid. Bukannya kita tinggalkan faraid terus, kita cuma fokus pada hibah, pada wasiat. Tak. Kita memang kena ambil faraid tu sebagai manual, sebagai guidance, guideline kita untuk kita merancang harta kita, tahu Zira. Barulah kita boleh harmoni. Sebab perancangan harta ni sebenarnya, saya suka guna tagline, rancang harta elak sengketa. Sebab apa? Bila kita dah rancang harta kita, kita dah elok-elok kita masa kita hidup ni, maka kita dah tutup pintu pertelingkahan, pintu-pintu pertikaian, tau. Sebab kita dah elok. Biasanya kan, macam saya dah buat hibah ke apa kan, waris-waris bila dia tahu si mati dah buat hibah, dia tak akan dia tak akan, okey tak apalah, kita hormat, itu dia punya hak dia. Okey. Tapi kalau nak lawan juga, masa itulah memang betul lah kita tengok true colour. Betul. Jadi banyak sebenarnya nak cakap pasal harta pusaka ni. Dan wasiat tak habis kena. Tapi harap-harapnya perkongsian kita ni walaupun tak dapat banyak, tapi ambillah sikit, walaupun sikit. Dan sampaikan kepada yang tak ada kat sini, tak dapat tengok hari ni, sampaikan. Sebab ilmu ni mungkin tak berguna pada kita sekarang, tapi akan datang. Kita sangat memerlukan, dan mungkin ada orang jiran kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita memerlukan info pada kita. Okey, faham. So tapi poin yang paling penting sebenarnya persefahaman. Ya, betul. Berebutlah macam mana pun, tapi persefahaman tu kita utamakan apa yang utama. Sebenarnya pusaka yang paling mahal tu bukanlah harta pusaka, harta benda atau material. Sebenarnya pusaka tu adalah silaturahim, persefahaman, kasih sayang, orang kata persepakatan. Itu sebenarnya harta pusaka yang paling mahal yang si mati tinggalkan untuk waris-waris dia sebenarnya. Itu yang kita selalu terlepas pandang juga. Harta boleh cari, tapi hubungan silaturahim tu mana kita nak cari kan? Tak boleh digadaikan dengan harta pusaka. Betul. Alright. So saya rasa lah kita sampai takat ni ya. Yelah, sebab nak cakap, nak sembang pasal benda ni sebenarnya panjang lagi kan.
Alright, so terima kasih. Sebelum tu Zira, saya lupa. Itulah. Okey, saya pegang benda ni daripada tadi buku ni buku Wasiat Mudah Faham. Saya nak kongsi. Bukan buku saya tulis, ni kawan saya Puan Nurhanisah Johar. Memang sangat bagus. Wasiat Mudah Faham, basic tentang wasiat. Kalau baca ni insya-Allah faham. Apa beza wasiat, hibah. Maksudnya dia ajar kita peranan dan fungsi wasiat. Jadi saya harap boleh Google lah untuk dapatkan ni ataupun berhubung sendiri dengan Puan Nurhanisah Johar, Wasiat Mudah Faham. InsyaAllah dia memang bahasa yang sangat mudah, dia ada infografik. Maksudnya macam ni. Jadi ini untuk kita yang macam malas nak baca benda yang tulisan kecil-kecil dan tebal-tebal kan. Ini memang sangat praktikal lah untuk semua. Ini yang saya nak kongsilah. Maksudnya boleh dapatkan Wasiat Mudah Faham. So siapa yang macam masih lagi buntu, masih lagi blur apa yang kita sampaikan hari ni, boleh dapatkan buku ni supaya ilmu yang sekarang kita dah cakap kan, sudah dapat ilmunya, boleh tambah lagi dengan dalam apa yang ada dalam buku ni. Sebab yang penting kita dah dapat sesuatu ilmu. Yang penting kita bertindak. Buat sesuatu. Okey, betul apa cakap Puan. Terima kasih Sudi. Terima kasih juga Zira. Sudi sharing dengan kita hari ni kan, daripada zero tentang wasiat, tentang hibah. So dah dapat dah ilmunya, nak praktikal je lagi. Nak praktikan je lagi dengan ilmu yang kita pelajari hari ni kan. So terima kasih pada Puan, terima kasih pada semua yang menonton. Sudi-sudi tunggu sampai ke akhir, saat akhir kita punya live hari ni. So harap memberi iktibar lah ataupun memberi ilmu baru untuk semua untuk ikut. Okay, so saya rasa kita end sampai sini saja. Terima kasih Puan. Alright, so kita jumpa lagi next Keluarga Talk. Alright, so bye.